اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kisah Tok Awang lah. Kali ini episod dah sampai ke yang 101. Terima kasih atas support anda semua. Bukan senang nak habiskan ke semua episod-episod ni. Tapi belum habis lagi. Panjang lagi kisah dia ni, perjalanan dia ni. Jangan lupa untuk share channel ni kepada kawan-kawan yang lain. Sebab saya rasa dekat YouTube masa ni saya nampak saya seorang buat masa ni yang kisah pasal Tok Awang lah ni. Kalau Tamal Jalis adalah 2-3 orang dah bawa kan. Bolehlah sebar-sebarkan pada kawan-kawan yang mana meminati kisah-kisah horror storyteller macam ni . Baiklah, kita tak nak ngoceh panjang, saya teruskan terus. Sebab saya cuba juga target kisah-kisah macam ni dalam pukul 2.30 petang selepas kisah daripada Abang Joe kita, si penipu lara. Jadi saya pun boleh tengok dia, kawan-kawan pun boleh tengok dia juga. Lepas tu baru kisah saya. Jadi tak adalah nak belaga time. Okey, baik, kita teruskan. Pengalaman nenek sebagai seorang bidan kampung kadang-kala membimbangkan hati saya untuk meneruskan cita-cita mahu belajar ilmu kebatinan. Pesanan nenek itu selalu saya sematkan di hati supaya berhati-hati sebelum belajar sesuatu dari guru-guru tertentu. Nenek juga meminta saya memberitahu siapakah guru yang hendak mengajarkan ilmunya itu. Nenek bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang bidan, iaitu ketika mula-mula dia menjalankan kerja ini, dia sentiasa beringat supaya ia tidak berlaku seperti yang pernah diceritakan oleh emaknya. Emak kepada nenek saya, iaitu moyang saya, merupakan seorang bidan kampung juga. Keupayaannya sebagai seorang bidan memang dikagumi oleh orang-orang kampung. Pernah berlaku seorang wanita mengandung sungsang, tetapi dengan kebolehan moyang saya, wanita itu dengan mudah saja melahirkan anaknya. Semasa moyang saya yang dikenali ketika itu sebagai Mak Bidan Mun membidankan seorang wanita, dia memang sudah cukup bersedia dengan jampi serapahnya. Wanita muda yang dibidankannya itu selamat melahirkan seorang anak lelaki pada sebelah pagi, kira-kira jam 6.30 pagi. Ketika selesai saja bayi itu dilahirkan, dia pun berkemas-kemaslah untuk membasuhkan uri ke sungai. Ketika ini memang sungailah tempat orang-orang kampung untuk membasuh pakaian. Paip air belum ada lagi macam sekarang ni. Kalau ada pun perigi hanyalah tempat mengambil air minuman saja. Sebelum Mak Bidan Mun membawa uri itu ke sungai, dia sudah menyuruh suami wanita itu untuk menyangkutkan duri mengkuang di bawah tempat isterinya berbaring. "Jangan lupa sangkutkan duri mengkuang di bawah rumah ya," pesan Mak Bidan Mun pada suami wanita berkenaan. Tak payah sangkut pun tak apalah, Mat," sahut emak suami wanita semasa dia mahu melangkah pulang. "Kalau malam-malam hari, patutlah sangkutkan duri mengkuang. Kalau siang-siang ni biarlah dulu. Nanti petang-petang barulah sangkutkan ya," ujarnya. "Macam mana ni Mak Bidan?" tanya si Mat memandang Mak Bidan Mun. "Tak mengapa ke kalau tak disangkutkan petang-petang nanti?" Bukan tak sangkut. Tak mengapa ke kalau disangkutkan petang-petang nanti? Jadi dia nak sangkut waktu petang lah. Dia meminta kepastian daripada Mak Bidan Mun. "Elok-eloknya sangkutkanlah sekarang. Kalau tunggu-tunggu petang, takut pula terlupa," Mak Bidan Mun mengingatkan. "Buatlah kerja lain dulu, Mat. Air panas tak berjerang lagi di dapur tu. Mak nak balik ni. Mak nak tengok juga ayam itik dekat rumah," Mak Nyet memberitahu anaknya seolah-olah membantah kata-kata moyang saya tadi. Si Mat, dia tidak menyahut kata-kata emaknya. Dia hanya menurut saja perintah emaknya supaya memasak air. Mak Nyet juga tidak banyak bicara, terus balik ke rumahnya untuk melepaskan ayam itik di reban. Mak Bidan Mun tidaklah terus ke sungai membasuh uri tersebut.
Biarlah Mak Bidan jerangkan air. Kau pergilah sangkutkan duri mengkuang dengan tidak bertangguh lagi. Melihatkan Mak Nyet sudah balik, si Mak tidaklah bimbang sangat menurut arahan Mak Bidan Mun. Kalau emaknya ada, segan juga dia membantah kata-kata emaknya. Dia takut kalau hati orang tua tu tersinggung. Semasa si Mat mengambil duri mengkuang, Mak Bidan Mun lah yang menjerang air ke tungku. Setelah memastikan si Mat sudah menggantungkan, Allah kuatnya motor bunyi dia. Anda memang hebatlah. Aduh. Setelah memastikan si Mat sudah menggantungkan duri mengkuang di bawah rumah setentang dengan tempat isterinya berbaring, barulah Mak Bidan Mun membawa Uri dan Tikar yang terkena darah ketika melahirkan bayi tadi ke sungai. Dalam perjalanan ke sungai, dia telah bertemu dengan Mak Nyet, iaitu emak kepada si Mat tadi. Heran juga dalam hati Mak Bidan Mun kerana setahunya Mak Nyet sudah kembali ke rumah untuk melepaskan ayam itik dari reban. Hai Nyet, dah sudah ke awak lepaskan ayam itik? Tegur Mak Bidan Mun. Mak Nyet tidak menyahut, tetapi dia menganggukkan kepala sahaja. Kalau begitu, bolehlah awak tolong saya basuhkan Tika dengan Uri ni, ujar Mak Bidan Mun. Dia juga berharap Mak Nyet datang membantunya membasuhkan kotoran berkenaan. Mak Nyet mengangguk juga. Sampai di sungai, Mak Nyet terus mengambil Uri untuk dibasuh. Oleh itu, Mak Bidan Mun terpaksalah membasuh Tikar sahaja. Membasuh di sungai lebih mudah kerana airnya terus mengalir. Sebab itu, Mak Bidan Mun tidak perlu menggunakan berus untuk menggosok Tikar berkenaan. Yang dibawanya cuma sabun sahaja untuk membersihkan kotoran. Bagaimanapun Mak Bidan Mun menjadi hairan kerana sejak bertemu dengan Mak Nyet di pertengahan jalan, perempuan itu tidak bercakap dengannya. Ditegur pun tidak menyahut, selain daripada mengangguk-angguk kepala sahaja. Perlahan-lahan Mak Bidan Mun menoleh ke arahnya. Alangkah terperanjatnya Mak Bidan Mun apabila dilihatnya Mak Nyet memakan Uri itu sedikit demi sedikit semasa dia membasuhnya. Nyet, seru Mak Bidan Mun. Mak Nyet hanya tersenyum mendengar namanya dipanggil. Mak Bidan Mun mula mengesyaki sesuatu. Sambil membasuh Tikar, ia membaca jampi serapah, kemudian dihembuskan perlahan-lahan ke arah Mak Nyet. Tiba-tiba saja Mak Nyet menjerit kesakitan lalu melemparkan Uri tersebut ke air. Cepat-cepat pula Mak Bidan Mun menyambar Uri yang hampir hanyut itu. Ketika membasuh Uri sebelum itu, Mak Nyet sengaja mengambil tempat di sebelah hulu sedikit, sementara Mak Bidan Mun di sebelah hilir. Dengan cara ini, tentulah Mak Bidan Mun tidak sedar apa yang sedang dibuatnya. Biasanya, kalau membasuh kotoran demikian, mereka selalunya menghadap ke hilir sungai. Setelah itu, Mak Nyet terus melompat naik ke tebing, lantas lari meninggalkan Mak Bidan Mun seorang diri di situ. Mak Bidan Mun tidaklah menghiraukan sangat ke mana Mak Nyet pergi. Dia terus juga membasuh Tikar dan Uri berkenaan. Didapatinya Uri tersebut sudah hampir separuh rompong, kesan kena makan. Sekonyong-konyong Mak Bidan Mun terpandang seorang lelaki memakai jubah kuning dan serban kuning berdiri di atas tunggul di tebing sungai. Janggut lelaki itu putih sampai ke pusat. Dia memberi salam kepada Mak Bidan Mun. Apa hal pagi-pagi ni Tok Syekh? Mak Bidan Mun memandang ke arahnya tepat-tepat. Kami tahu Siti Fatimah kena ganggu kan? Sahut lelaki berkenaan berdiri tegak sambil memegang tongkat rotan semambu. Kenapa yang Siti Fatimah lalai sangat? Tanyanya. Mak Bidan Mun tahu Tok Syekh yang berdiri di hadapannya itu ialah penghulu bunian. Sudah menjadi amalan turun-temurun kepada Bidan Mun. Dia melakukan kerja-kerja bidan ini dengan menyeru penghulu bunian ini. Di sini diterangkan juga, sepatutnya di dalam amalan Islam, setiap pertolongan hendaklah diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amalan Mak Bidan Mun ini hanya disesuaikan dengan cara-cara dia belajar ilmu bidannya sahaja. Apa maksud Tok Syekh yang saya ni lalai? Tanya Mak Bidan Mun keheranan. Nyet, emak pada simat tu, kata Mak Bidan Mun. Dia terhenti sebentar dari membasuh Uri di tangannya. Kalau Nyet, takkan dia makan Uri, ujar Tok Syekh masih berdiri tegak di atas tunggul tepi tebing. Yang saya nampak memang Nyet lah kan, tegas Mak Bidan Mun. Memang di hatinya berasa hairan juga mengapa Mak Nyet tiba-tiba saja menunggu dalam perjalanannya ke sungai. Padahal rumah Mak Nyet terletak di sebelah darat rumah si Simat tu.
Dia juga nampak Mak Ngit memang sudah balik ke rumah. Bagaimana pula Mak Ngit boleh berada di sebelah baruh arah menuju ke sungai? Tetapi pada mulanya dia memang tidak mengesyaki apa-apa, walaupun Mak Ngit yang ditegurnya tidak bercakap sepatah pun. Hanya apabila Mak Ngit memakan uri yang dibasuhnya barulah Mak Bidan merasakan curiga. Dia bertambah heran kerana Mak Ngit yang selalunya becok tiba-tiba saja mendiamkan diri. Tiba-tiba saja pula tu makan uri dari menantunya sendiri. Siti Fatimah lalai. Tok Syekh mengingatkan dia. Barulah Mak Bidan Mun teringat bahawa yang dia ni dah terlupa menggunakan petua-petua ilmu bidannya semasa melangkah meninggalkan rumah Simat. Pada mulanya dia merasakan tak perlu sangat menggunakan petua-petua tersebut kerana isteri Simat sudah selamat melahirkan bayi. Siti Fatimah tak boleh lalai, kata Tok Syekh lagi berdiri tegak di atas tunggul tepi tebing. Siti Fatimah mesti selalu beringat. Nasib baik Tok Syekh cepat datang, ujarnya macam tidak puas hati dengan kerja-kerja Mak Bidan Mun. Minta maaflah Siti Fatimah pada Tok Syekh ya, sahut Mak Bidan Mun bila menyedari akan kesalahannya. Lain kali Siti Fatimah beringatlah, katanya mula berasa gementar. Tetapi dia tabahkan hatinya supaya tidak ketara sangat akan ketakutannya. Siti Fatimah tak nampak ke kaki Ngek tadi? Tak ada, soal Tok Syekh. Mak Bidan Mun cuba mengingatkan sama ada dia nampak atau tidak kaki Mak Ngek. Sebenarnya dia tidak menyedarinya kerana Mak Ngek berjalan di belakang. Lagipun dia tak menaruh syak apa-apalah bahawa perempuan yang menantinya di tengah perjalanan itu ialah Mak Ngek. Lain kali perhati betul-betul. Kalau kaki ni tak jejak di tanah tu, itu musuh Siti Fatimah. Ingat baik-baik pesan Tok Syekh, pesan lelaki berserban dan berjubah kuning itu. Selepas Tok Syekh gaib daripada pandangan mata, Mak Bidan memula merasa ketakutan. Cepat-cepat dia mengemaskan tikar dan uri yang dibasuh tadi. Cepat-cepat pula dia naik ke tebing untuk terus balik ke rumah Simat. Pengalaman itu adalah pertama kali ditempuhnya semenjak dia menjadi bidan di kampung berkenaan. Memang benarlah seperti yang dipesankan oleh arwah emaknya, supaya petua-petua yang diberikan jangan dilupakan. Akibatnya buruk kalau dilupakan. Mujurlah dia tidak menerima akibat buruk tu. Itulah juga pertama kali dia bertemu dengan Tok Syekh. Walaupun arwah emaknya selalu memberitahu mengenai Tok Syekh yang akan menjelma kalau mereka diancam oleh musuh-musuh orang yang menjadi bidan. Tetapi Mak Bidan Mun belum pernah lagi mengalami pertemuan demikian. Apalagi berkata seperti dengan manusia biasa sehari-hari. Sampai saja di rumah Simat, Mak Bidan Mun tidak bertangguh lagi terus menyuruh Simat menanamkan uri tersebut. Dia sendiri menunjukkan petua-petuanya kepada Simat supaya uri itu ditanam dengan sempurna. Semua peristiwa pertemuannya dengan Tok Syekh penghulu bunian itu tidak diceritakan kepada Simat. Mak Bidan Mun bimbang kalau Simat menjadi takut. Malah perkara uri isterinya yang berbekas kena makan itu juga tidak diceritakannya kepada Simat. Sementara Simat pula memang sudah menyedari bahawa uri isterinya itu macam bersisa. Dia mula mengesyaki bahawa perbuatan itu dilakukan oleh Mak Bidan Mun sendiri. Dia menyedari hanya Mak Bidan Mun sahaja yang ke sungai untuk membasuh kesan-kesan darah pada tikar dan juga uri tersebut. Bagaimanapun, Simat tidaklah berani menuduh berterus terang. Dia takut kalau hati Mak Bidan Mun tersinggung, tentu buruk padahnya menimpa kepada isterinya. Oleh itu Simat berpura-pura tidak memberi Mak Bidan Mun balik ke rumah. Makan sini dululah Mak Bidan. Lepas tu tengah hari nanti saya hantar balik lah, kata Simat kepada Bidan Mun. Suka hati kau lah Mat, jawab Mak Bidan Mun dengan tidak mengetahui bahawa Simat mengesyaki dia sesuatu. Simat terkejut dengan pelawaannya yang diterima oleh Mak Bidan Mun. Biasanya bila seseorang bidan kalau mahu berniat salah, jarang mahu menerima pelawaan demikian. Emaknya sendiri selalu mengingatkan dia supaya berhati-hati terhadap bidan. Kononnya, kebanyakan bidan memang membelah hantu penanggal. Dari cerita emaknya, Simat mendapat tahu bahawa bidan yang membelah hantu penanggal itu bukanlah dengan kerelaan dirinya sendiri, tetapi sewaktu dia menuntut ilmu dari seseorang. Maka guru yang membelah hantu penanggal itu pun menurunkan sekali hantu penanggal tersebut kepada bidan berkenaan. Ada juga kononnya orang yang membelah hantu penanggal itu bertujuan untuk memanggil semangat padi. Mereka yang membelah hantu penanggal ini boleh memanggil semangat padi. Oleh itu, mereka tidak perlu mengerjakan sawah padi dengan luas, memadai sedikit sahaja.
Tetapi padi yang mereka perolehi berlipat kali ganda dan tidak habis-habis. Kepuk padinya sentiasa penuh, tidak luak sedikit pun. Tetapi dia tahu bahawa Mak Bidan Mun tidaklah mempunyai padi yang penuh dikepuk. Mak Bidan Mun juga tidak gelisah bila tercium hanyir darah orang yang bersalin. Biasanya kalau orang membelah untuk menanggal, mudah loya bila tercium bau hanyir darah orang yang bersalin. Mereka juga ada menyimpan tempayan berisi air cuka yang tersorok di rumahnya. Tanda-tanda demikian tidak ada pada Mak Bidan Mun. Setelah memikirkan masak-masak, akhirnya si Mak yakinnya Mak Bidan Mun tidak membelah hantu penanggal. Oleh itu, dia memberanikan hati bertanya kepada Mak Bidan Mun mengenai uri isterinya yang bersisa kena kesan kena makan itu. Mak Bidan tahu ke kenapa uri isteri saya ni bersisa? Tanyanya bercampur bimbang. Mak Bidan tahu, sahut Mak Bidan Mun perlahan supaya tidak didengar oleh isteri si Mat. Tetapi sengaja Mak Bidan tak nak cerita pada kau, takut kau kecil hati, ujarnya sambil berbisik. Siapa punya kerja agaknya Mak Bidan? Si Mat ingin tahu. Tak payahlah Mak Bidan cakap. Biasanya kalau dia dah mencecap, memang dia nak mengulang lagi. Tawakallah kau sekarang. Kerana duri mengkuang pun dah kau sangkut di bawah tempat tidur isteri kau. Janganlah bimbang apa-apa lagi. Mak Bidan pun menasihatkan si Mat. Sementara itu, sanak saudara si Mat juga sudah datang menziarahi setelah mendengar berita tentang isterinya yang bersalin itu. Mereka juga menolong si Mat memasakkan nasi gulai. Mak Bidan Mun diminta oleh si Mat supaya menjaga isterinya kalau-kalau diganggu oleh hantu penanggal yang sudah mencecap uri isterinya. Dia sebenarnya mencecap ke mencicip Kalau Indonesia disebut mencicip kan. Maksud dia lebih kurang macam merasai lah kan, mencicip. Cicip. Sewaktu mereka sibuk di dapur untuk memasak nasi gulai, tiba-tiba si Mat terdengar bunyi orang menghalau ayam di bawah rumah. Betul-betul bersetentangan dengan tempat isterinya tidur. Muka si Mat menjadi pucat bila Mak Bidan membisikkan bahawa hantu penanggal tu dah datang. Nak ulang lagi kacau mangsanya. Sambil memberikan beberapa petua, Mak Bidan menyuruh si Mat menjengah ke bawah rumah. Sebelum itu dia meminta si Mat menyediakan tempat bara untuk membakar kemenyan. Setelah Mak Bidan membakar kemenyan, barulah disuruhnya si Mat turun ke bawah. Kebetulan ketika itu isteri si Mat gelisah kerana merasa perutnya merengat-rengat. Mak Bidan memulakan jampi serapahnya untuk memulihkan isteri si Mat yang mula ketakutan. Beberapa orang yang ada di dapur juga datang mendapatkan isteri si Mat. Asap kemenyan itu memenuhi ruang tengah rumah itu. Mak Bidan terpandang Tok Syekh berdiri di muka pintu. Orang-orang yang duduk di situ tidaklah melihat Tok Syekh, tetapi mereka hanya mendengarkan Mak Bidan Mun bercakap sesuatu. Kami tak mahu anak kami ini diganggu, kata Mak Bidan sambil mematikan ke muka pintu tempat Tok Syekh berdiri. Siti Fatimah, janganlah takut. Anak bidan Siti Fatimah akan selamat, sahut Tok Syekh. Tetapi suara Tok Syekh itu tidak didengar oleh sesiapa pun kecuali Mak Bidan Mun sahaja. Sebaliknya suara Mak Bidan Mun memang dapat didengar dengan jelas oleh mereka. Kami nak minta jaminan yang betul-betul supaya anak kami selamat. Kalau anak kami diganggu, kami mengamuk. Pantang tok nenek moyang kami, anak kami diganggu. Suara Mak Bidan Mun semakin keras. Allah lebih berkuasa. Lindungkan anak cucu kami dari syaitan. Tok Syekh bertempik kuat menyebabkan Mak Bidan Mun tersentak. Tiba-tiba dia mendapati Tok Syekh tidak ada lagi di muka pintu. Mak Bidan Mun nampak Tok Syekh sudah masuk ke tubuh si Mat. Orang-orang yang duduk menghadap isteri si Mat tiba-tiba menjadi terkejut bila mendengar si Mat bertempik di tanah. Suara si Mat garang menerka ke arah duri mengkuang tersangkut di bawah tempat tidur isterinya. Ini kerja kau, setan. Ini kerja kau. Tempiknya sambil mengibas-ngibaskan parang ke arah duri mengkuang. Semasa beberapa orang perempuan turun ke tanah, mereka menampak si Mat ni seperti orang gila memangkas-mangkas angin. Tetapi setiap kali parangnya dikibas-kibas, mereka terdengar jeritnya menggerunkan. Mata parang si Mat juga dipenuhi dengan darah. Setan kau, setan kau. Kau bukan mak aku, kau setan, jerit si Mat.
Orang-orang yang melihatnya menjadi hairan kerana tiba-tiba saja Simat menjadi seperti orang gila. Mereka juga hairan apakah yang ditetap oleh Simat dengan parangnya hingga mata parang itu berlumuran dengan darah. Mereka semua datang meleraikan Simat. Mereka menyangka mata parang yang berlumuran dengan darah itu ialah darah Simat sendiri. Kerana mereka tidak tahu apa yang ditetap oleh Simat. Setelah Simat dapat disabarkan, mereka memujuk supaya Simat naik berehat ke atas rumah. Sementara itu, isteri Simat pula tidaklah mengerang-gerang lagi kesakitan. Malah dia menjadi hairan kerana melihat keadaan Simat yang memegang parang berlumuran dengan darah. Setelah suasana tenang, mereka pun bertanyalah kepada Simat. "Kenapa dengan kau ni, Simat?" tanya Pak Langbok, adik emaknya. "Entahlah." Simat menggeleng-geleng kepala. "Saya nampak kepala mak tersangkut pada duri mengkuang kat bawah tu. Kepala tu membawa tali perut. Ayam nak mematuk tali perut yang berjurai-jurai tu. Dia cuba halau-halau ayam tu. Mula-mula saya nak tolong. Tapi bila kenang dia menjilat darah isteri saya yang mengalir di sebelah lantai, saya dah tak fikir tu mak lagi. Tentu setan," katanya tersengguk-sengguk menahan keharuan yang menyebab di dadanya. "Astaghfirullahalazim," keluh Mak Bidan Mun bila mendengar pengakuan dari Simat. Hanya Simat saja yang melihat kejadian tersebut kerana orang lain yang melihat dengan mata kasar memang tak nampak. Tetapi Simat dapat melihat kerana Mak Bidan Mun nampak Tok Syekh masuk ke dalam tubuh Simat. Mereka semua tertanya-tanya dengan cerita Simat tu kerana mereka tidak melihat apa yang ditetap oleh Simat dengan parangnya. Walaupun mereka nampak darah berlumuran pada parang mata tersebut. Tetapi mereka tidak nampak apa-apa selain daripada kelakuan Simat memangkas-mangkas angin. "Siapa yang kau nampak?" tanya Pak Lambuk berkeheranan. "Saya nampak mak. Saya nampak kepala mak tersangkut pada duri mengkuang. Tali perutnya berjurai-jurai cecah tanah. Dia cuba halau-halau ayam yang mahu mematuk tali perut dia," kata Simat masih menahan perasaan sebab di dada. Kami tak nampak apa-apa. Kami tak nampak seekor pun ayam kat situ," beritahu Pak Lambuk semakin bertambah hairan. Simat hanya menggeleng-geleng kepala. Dia sendiri semacam tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia nampak dengan jelas kepala emaknya tersangkut pada duri mengkuang. Tetapi kepala itu tidak membawa tubuh. Hanya tali perutnya sahaja yang berjurai-jurai. Itulah hantu penanggal yang selalu didengarnya. Hantu penanggal tu memang berasal dari manusia sendiri. Selalunya, mereka yang tersalah tuntut ilmu akan menjadi hantu penanggal. Kononnya mereka berhasrat menuntut ilmu bidan ataupun ilmu memanggil semangat padi. Ketika menuntut inilah, guru menurunkan hantu penanggal itu. "Kalau begitu, kau kena jaga baik-baik liah tu," Pak Lombok mengingatkan Simat supaya mengawasi isterinya. "Orang perempuan bersalin ni darah dia manis. Banyak musuh dia. Boleh jadi yang kau nampak tu hantu penanggal." Tapi dia semacam memikirkan sesuatu. Simat tidak bercakap apa-apa. Dia semacam kebingungan setelah melalui peristiwa yang baru dialaminya sebentar tadi. Segala apa yang dilihatnya tadi seolah-olah mimpi sahaja. Tetapi semua orang memang melihat apa yang dilakukannya. Kalau dia mengatakan dia sudah mencincang kepala emaknya sampai lumat, tentu orang tak percaya. Hanya dia seorang saja yang nampak kepala emaknya tersangkut pada duri mengkuang yang digantungkan di bawah rumah bersententang dengan tempat isterinya berbaring. Dalam masa mereka masih diselubungi keheranan itulah, ayah Simat iaitu Pak Ngah Edot sampai ke situ. Pak Ngah Edot memberitahu tentang kematian isterinya Mak Ngit secara mengejut. Yang anehnya, kata Pak Ngah Edot ialah kematian Mak Ngit itu sungguh mengerikan. Ketika orang-orang kampung sampai ke rumah Pak Ngah Edot, mereka mendapati memang benar Mak Ngit sudah meninggal dunia. Kepala mayat Mak Ngit itu tak ada, sementara tubuhnya pula kosong, tidak berisi apa-apa. "Astaghfirullahalazim," keluh Pak Lombok bila melihat jenazah kakaknya yang sungguh mengerikan itu. Inilah sebahagian dari pengalaman arwah moyang saya, iaitu Mak Bidan Mun, yang diceritakan kepada arwah nenek saya. Sebab itulah semasa hayatnya, arwah nenek saya tidak membenarkan sangat saya mahu menuntut ilmu kebatinan. Dia bimbang, guru yang tak bertanggungjawab akan menurunkan ilmu yang tak baik kepada saya. Oleh itu, saya sangat berhati-hati dalam menuntut ilmu-ilmu demikian. Saya sentiasa mengingati pesan arwah nenek saya itu, supaya tidak terjerumus mengikuti ilmu-ilmu sesat yang bertentangan dengan amalan agama Islam yang suci.